Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Titik Sentuhan Terus Bertindak. Saudara, terima kasih kerana terus kekal bersama rancangan kami sehingga ke hari ini. Dan seperti biasa, malam ini dua lagi paparan kami ketengahkan untuk perhatian anda, iaitu sudah jatuh ditimpa tangga dan kolam midah semakin parah. Paparan selanjutnya bersama kami selama setengah jam dari sekarang. Saya pernah hadapi keadaan macam tu, kan. Hari-hari janji kita ada duit siding kutip, kan. Kutip dapatkan RM1 RM2 beli ikan bilis, goreng makan. Daripada dulu semasa di TBS ambil untuk dibuat TBS ni, kita dijanjikan oleh pihak DBKL, pihak Jabatan Perdana Menteri bahawa akan disediakan kawasan riadah. Tidak pernah menganggap apa yang dilaluinya sebagai satu bebanan, sebaliknya menganggap ia sebagai satu amanah dari Yang Maha Esa. Menetap di Bandaraya Kuala Lumpur menambah derita peritnya. Kru Titik Sentuhan menyelami kisah sedih ini. Kita ikuti laporan ini disediakan oleh wartawan kami Rozaihan Abdul Rahim dalam Sudah Jatuh Ditimpa Tangga. Saya kini berada di PPR Seri Alam Sungai Besi, Kuala Lumpur. Dan misi Sentuhan Kasih kali ini, sebentar lagi saya akan bertemu dengan sebuah keluarga yang dikabarkan amat memerlukan bantuan. Bantuan yang bagaimana saya juga kurang pasti. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikut saya, kita bertemu dengan keluarga tersebut. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Begitulah keadaan keluarga 8 beranak ini. Hidup di Bandaraya Besar Kuala Lumpur menambah lagi perit yang ditanggung. Kebetulan, sewaktu kami berkunjung ke rumah keluarga ini, ketua keluarga iaitu Encik Muhammad Syazwan sedang melalui tempoh yang amat sukar baginya. Sumber pendapatannya terjejas. Dengan keadaan ekonomi sekarang, memang saya rasa, saya nak cakap segan tak sebenarnya bang. Memang saya rasa buat macam ni memang tak mencukupi lah. Tapi saya nak cakap dengan orang ramai, saya segan, kan. Tapi yes, betul. So kita diam-diam lah. Kita cakap rumah cukup apa yang orang cakap, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Cukuplah apa yang ada untuk anak makan, untuk anak pergi sekolah. Untuk yang apa ni, yang sebenarnya yang hutang macam bil rumah apa ada tertunggak, api air, kereta, teksi, semua memang ada. Yes, memang ada. So cikgu pun dah minta, saya cakap tu terang, cikgu tak ada duit cikgu. Saya cakap cukup bulan, saya akan ikhtiar. Itu saja yang boleh kita bagi tahu. Yang ini kita bayar kan. Itu je dah. Kalau tidak, cikgu dah tanya dah. Mana ni buku tak ada ke yang tak beli. Saya memang tak pergi sekolah diorang pasal kereta rosak satu. Diorang pergi naik bas sekolah. Bas sekolah tu pun kawan saya. Saya cakap tolong tengokkan lah anak saya ni. Lepas tu macam school fees pun saya tak ada duit. Buku nak beli pun tak ada. Cikgu dia dah cakap, awak mana buku awak? Kak Lang, betul tak? Cikgu tanya itu tadi. Nampak? Mana buku? Dia tanya kan? Saya cakap nanti saya beli kan? Tu alhamdulillah kawan saya tolong. Kereta saya start daripada berapa bulan rosak tu? 3 bulan 12 kereta rosak. 7 bulan, dia kata 7 bulan 12 rosak. Ni lagi rosak bang. 3 kali lah. Tak tahulah apa nasib saya kan, nak kata saya ikut macam biasa prosedur. Naik tekan meter jalan. Itu je, tak kira airport ke Kelang ke, saya tak kisah. Shah Alam ke bang, naik tekan meter jalan. Saya pun rasa tak ada masalah apa pun, tapi mungkin Allah duga kita. Hilang punca pendapatan buat seketika sampai bila dia tidak pasti. Teksi rosak perlu dibaiki. Jangankan duit simpanan, duit perbelanjaan sehari-hari pun tidak mencukupi. Muhammad Syazwan dan isterinya Sriwati mempunyai 6 orang anak yang masih kecil yang pastinya memerlukan perbelanjaan besar untuk membesarkan mereka. Apatah lagi 3 orang anaknya sudah bersekolah. Hati ibu bapa mana yang tidak sayu apabila melihat anak-anak yang masih kecil terpaksa membesar dalam keadaan serba kekurangan. Ya Allah. Memang setakat ni saya punya life
Saya pernah makan ikan bilis hari-hari. Saya cakap terang. Kutip duit shilling, 5 sen. Saya cakap terang. Saya pernah hadapi keadaan macam tu. Kan? Hari-hari janji kita ada duit shilling kutip. Kan? Kutip, dapatkan RM1 ke RM2 beli ikan bilis. Goreng makan. Pernah juga saya rasa macam tu. Goreng telur dah makan, habis cerita. Hari-hari macam tu. Saya rasa dekat setahun lebih kat kita macam tu. Korek duit tabung anak. Sampai habis duit bank yang cakap lah, memang tak ada lah. Minta kawan-kawan tolong macam tu lah. Pernah itu lah yang paling saya tak boleh lupa lah. Pengalaman saya sebelum hidup dengan family saya ni, itulah yang saya tak boleh lupa. Saya sampai hari saya cakap dengan kawan-kawan saya pernah susah. Sampai hari-hari nak belikan bilis RM2 pun tak ada duit. Habis tu dia datang, dia jumpa rumah saya. Dia cakap, tak apalah kalau tak boleh bayar, dia tolong bayarkan lah. Saya cakap, Alhamdulillah lah. Jiran saya kat tepi ni je. Rumah dia selang daripada 4 daripada pintu rumah saya. Dia bayarkan untuk school fees anak saya yang nombor 2 dengan nombor 3. Alhamdulillah, dia orang dapat buku semua. Dua-dua dia tolong. Tak kira dah berapa banyak pun dia bayar. Itu lah bersyukurlah. Muhammad Syazwan dahulunya pernah bekerja makan gaji di sebuah kilang tetapi terpaksa berhenti dan membawa teksi. Beliau perlu berkorban, perlu memikirkan cara bagaimana untuk mencari nafkah di samping tidak mengabaikan tanggungjawab membawa anak sulungnya ke hospital setiap bulan. Mungkin Yang Maha Esa mahu menguji hambanya. Tamparan hebat buat keluarga ini. Muhammad Syazwan dan Sriwati perlu menjaga anak sulung mereka yang mengidap penyakit cerebral palsy iaitu kecacatan otak dan saraf. Masa saya mengandungan dia semua tak ada masalah. Muntah-muntah apa tu biasalah kan. Scan apa semua tak ada masalah. Bersalin normal. Lepas bersalin tu besok tu boleh balik. Lepas tu yang hari yang kedua tu macam malam tu dia tak boleh tidur lah kan. Hari kedua tu saya tengok dia macam tak, orang kata lemah kan, tak bermaya. Kita orang ambil darah, doktor tu ambil darah kan. Dia check apa semua, dia kata tak ada apa, kita balik lah. Tu tak sampai berapa saat tu, saya telefon, saya tengok, tiba-tiba dia berbuih-buih kan. Sebab masa sampai SUKM, sampai emergency, masa tu dia ada lagi. Sebab saya tengok dia ada, sebab mata dia terbuka kan. Sampai masa dia nak tolak saya ke dalam tu, dia kata, anak awak dah tak ada dah, dia cakap. Saya tinggalkan anak saya pergi kedai. Rumah telefon saya. Menangis-nangis kok, anak-anak saya pun tak tahu kenapa. Dan saya pun cepat-cepat start motor, balik rumah lah. Balik rumah, saya tengok anak saya dah macam tarik. Dan saya tengok macam kena racun lah, berbuih banyak keluar. Dari sana pula, doktor cakap, minta maaf cik, anak awak dah tak ada. Maksudnya dah tak ada, maksudnya memang dah pergi dah, meninggal lah. Habis tu rumah saya pun risau rumah dalam pantang. Tolonglah bang. Saya kata apa boleh buat, biarlah dia pergi. Tolong abang saya mengandungkan dia lah. Saya rasa macam galat ke apa lah. Saya suruh doktor cakap, doktor buat apa yang patut. Masuk ICU. Lepas tu doktor tu buat apa, wire apa semua penuh, jam. Alhamdulillah hidup pula. Adik Muhammad Amirul memerlukan penjagaan yang sangat rapi seperti menjaga seorang bayi. Amirul tidak dapat bergerak dengan sendiri, terpaksa mengharapkan bantuan ahli keluarga untuk makan, minum, mandi dan sebagainya. Sriwati yang berusia 38 tahun bukan tidak mahu bekerja untuk membantu suaminya, tetapi dia tidak mampu kerana perlu memberi perhatian penuh terhadap anak-anak lain yang masih kecil. Mujur ada bantuan diterima daripada pihak Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan setiap bulan. Dengan bantuan ihsan RM300 berserta susu dan lampin pakai buang untuk adik Amirul dapatlah meringankan sedikit beban. Namun saban hari adik Amirul semakin menginjak usianya. Kos perbelanjaan semakin bertambah. Inilah yang merunsingkan pasangan suami isteri ini. Dulu lagi teruk orang kata tak boleh bergerak.
Tapi alhamdulillah lah bawa pergi buat perubatan kan. Boleh lah dia boleh bergerak. Satu katil ni kadang dia seorang kalau dia tak tidur, dia seorang lah. Memang lasak. Nak kata dia berguling tak ada, macam dia tenang-tenang kaki dia aktif, dia boleh bergerak. Sikit dia bergerak. Kadang-kadang sedih juga, tapi dia cakap dengan dia orang kan, nak buat macam mana kata. Sabar je lah cakap. Macam tadi kan dia kata macam ni ayah tak bawa taksi dah rosak kata. Nak repair pun duit tak ada kan. Inilah yang dikatakan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bila ada wang lebih, dapatlah mereka sekeluarga makan dan pakai secukupnya. Tetapi bila teksi Muhammad Syazwan rosak seperti keadaan sekarang ini, lumpuh sudah sumber pendapatan keluarga ini. Baju-baju pakaian kadang-kadang orang nak buang. Kadang saya cakap tak payah buang lah, bagi kat saya cakap. Yang mana boleh pakai saya pakai kan. Yang tak boleh pakai tak apalah saya kata kan. Lepas tu macam barang alat-alat sekolah itu kan sekolah macam tadika bawah ni kan diorang barang-barang dah ni kan diorang nak buang kan kat tong sampah hari tu. Anak saya yang nombor 2 tu pergi kutip. Saya kata pergi ambil lah. Dia cakap ibu dia balik rumah. Saya kata ambil lah benda boleh pakai dia kata kan. Tu dia ambil bawa balik. Hari-hari yang dilalui dirasakan perit. Namun mereka tetap beristiqamah dalam melalui ujian dari Yang Maha Esa. Tu saya ada bagi tahu anak-anak saya dengan Kak Lang, dengan Abang Ang, dengan Kak Lang. Saya cakap dengan dia, kalau abang pergi dulu tak apa saya cakap. Kalau lah ibu dengan ayah dah tak ada, saya kata saya minta tolongan, jagalah abang. Susah saya cakap. Sebab keluarga macam-macam masalah. Macam-macam masalah kan. Keluarga saya macam ni. Keluarga suami macam ni. Musibah datang macam-macam. Jadi macam... Batuk tak sihat lah. Dia batuk. Ayah macam ni dah ada duit ke? Ayah dah ada duit ke? Cakap nanti dulu belum lagi. Sabar lah. Kadang-kadang kita nak meleleh, bukan nak cakap apa lah. Walaupun saya lelaki, Omar memang selalu meleleh mata lah. Cakap, awak janganlah macam ni. Cakap. Kadang saya pun sedih juga. Tapi saya sabar juga kan. Relax. Menangkan anak-anak macam ni. Kita bukan nak macam ni pun. Kita pun tak nak anak kita yang pertama macam ni. Allah bagi. Dia cakap, anaknya Allah bagi. Itu arwah nenek saya pesan sebelum dia pergi Mekah itu hari. Dia cakap dengan saya nanti doakan untuk awak, untuk keluarga awak. Tapi abang jangan lupa yang anak awak ni tetap macam biasa. Jangan buang dia. Jaga dia elok, ya, nak sugar dia cakap. Itulah saya ingat sampai hari arwah cakap. Hati ibu bapa mana yang tidak runtun apabila melihat anak kesayangan terlantar sakit seperti adik Amirul ini. Namun kehidupan terpaksa diteruskan. Sebagai masyarakat yang prihatin, tidak salah sekiranya anda turut menghulurkan sumbangan demi meringankan beban yang ditanggung keluarga ini. Sumbangkan ke nombor akaun tertera atau anda boleh hubungi nombor telefon tersebut untuk maklumat lanjut. 10 tahun yang dulu, kawasan ini indah dan mendamaikan dan pembangunan di sekelilingnya seharusnya membangun seiring, namun sebaliknya yang terjadi. Bersama wartawan Muhammad Syamsul Ishak di Bandar Tun Razak meninjau kolam takungan banjir Sungai Midah. Dalam kolam Midah semakin parah. Saksikan. Kolam takungan banjir Sungai Midah, Sungai Besi. Kawasan ini semakin lama semakin teruk. Semak samun makin meninggi. Aduan binatang berbisa semakin meningkat. Suasananya yang sunyi dan jarang dikunjungi dijadikan tempat melakukan aktiviti tidak sihat oleh sesetengah pihak. Itu antara luahan dan keluhan yang disampaikan oleh beberapa penduduk pada kru titik sentuhan yang melakukan tinjauan ke lokasi tersebut. Rata-rata antara mereka juga menyatakan rasa hairan mengapa masalah itu tidak berkesudahan.
Tempat yang kita bawa untuk paparan kali ini adalah sebuah lombong yang dulunya adalah lombong tetapi telah ditinggalkan dan sekarang ini telah dikenali sebagai Kolam Takungan Banjir Sungai Midah, iaitu salah satu projek di bawah Jabatan Parit dan Saliran Wilayah Persekutuan. Dan saya mewakili seluruh komuniti yang ada di sini. Ada 5 komuniti yang berkepentingan secara langsung, iaitu Kampung Malaysia Raya, Kampung Malaysia Tambahan, Pansapuri Seri Malaysia, PPR Seri Malaysia dan juga Desa Petaling. Kawasan ini telah terbiar lama. Tidak ada pemantauan daripada segi aliran toksik yang masuk kerana di belakang ini adalah kawasan kilang dan seterusnya juga kawasan ini tidak dijaga baik mengakibatkan air bertakung dan menjadi kawasan pembiakan binatang buas termasuklah nyamuk, ular dan sebagainya yang mengganggu ketenteraman dan keselamatan penduduk yang ada di sini. Jika dilihat akan kedudukan kolam ini, ianya begitu strategik, akses mudah ke jalan utama, dikelilingi kawasan penempatan penduduk yang dianggarkan lebih 15,000 orang serta berhampiran pula dengan terminal bersepadu selatan yang begitu gah kelihatannya. TBS ataupun Terminal Bersepadu Selatan indah, tersergam dan begitu penting kepada sistem pengangkutan di Malaysia. Tapi di sebelahnya, hanya para penduduk sekitar saja yang tahu akan azab dan juga derita apabila aset dan juga kemudahan yang dimiliki tidak dijaga dengan baik dan juga tidak diselenggara seperti mana janji-janji yang pernah dilafazkan dulu. Persoalan yang timbul apakah tidak ada aduan yang benar-benar dapat dilayani sehingga memakan masa 10 tahun. Adakah salah penduduk yang tidak proaktif ataupun agensi berwajib yang dikatakan acuh tidak acuh dan memandang remeh akan aduan itu? Daripada dulu semasa di TBS ambil untuk dibuat TBS ni, kita dijanjikan oleh pihak DBKL, pihak Jabatan Perdana Menteri bahawa akan disediakan kawasan riadah di Lombong ni untuk dicantikkan. Tapi akhirnya dah saya ingat 7 tahun sampai sekarang tidak ada apa-apa tindakan diambil. Jadi masalahnya yang saya rasa adalah pertamanya DBKL sendiri telah berjumpa dengan kami dan diorang pun nak ambil projek ni sebagai anak angkat pada DBKL untuk dibersih dia apa semua. Tapi setiap kali kita hantar surat, kita cuba berjumpa dengan JPS, dia buntu. Yang kita tengok Jabatan Pengairan dan Saliran ni tidak mengambil satu inisiatif yang baiklah untuk sama-sama dengan penduduk untuk menyelesaikan masalah ni. Banyak kali dah dan saya ingat akhir sekali kita meeting pun bulan tahun ni je. Kita meeting dengan JPS apa semua tapi habis meeting tak ada apa. Saya dimaklumkan oleh Pengurusi Persatuan Penduduk Kenal Besar Haji Kamaluddin, mesyuarat telah dibuat beberapa kali dan saya rasa mesyuarat ni daripada zaman Tan Sri Samad memegang Menteri Wilayah dulu. Dan janji macam-macam nak buat lah, dia dah proposal. Tapi saya heran di mana JPS memainkan peranan yang mengendalikan kolam ini untuk membersihkan atau mengurusi dengan lebih baik lagi. Saya rasa kalau kita bergabung macam JPS, mengambil inisiatif bergabung dengan usaha-usaha yang jalan kualiti di bandar, Dewan Bandar itu satu usaha yang baik. Jadi mungkin dengan cara tu Lokal Agenda 21 DBKL dapat membantu dari segi bajet, mungkinlah saya rasa gitulah. Ini telah disuarakan oleh Pengurusi Persatuan Penduduk Kampung Malaysia Tambahan sendiri. Kami ni orang pencen. Jadi kawasan yang indah ni kalau diperbaiki alangkah bagusnya. Kami dapat jalan, exercise, buat latihan kan, kita buat tempat jogging track, satu suasana yang indah di sini. Kalau bangunan yang di sana tersegam indah, kenapa ini tak indah? Laluan ini merupakan laluan alternatif kepada para pekerja yang tinggal di sekitar untuk ke TBS. Melihatkan keadaan laluan yang tidak selamat, mereka terdedah kepada ancaman jenayah dan binatang berbisa. Para penduduk yang tinggal begitu hampir dengan bekas lombong ini juga mempunyai sebab yang kukuh untuk merasa bimbang. Poin saya yang pertama ialah keselamatan. Ya, di sini banyak ular, biawak yang sentiasalah masuk belakang rumah kami sebab rumah saya betul-betul belakang TBS ni. Dan bau busuk dan sampah-sampah yang kita nampak bertakung. Sekarang pun cik boleh nampak polistiren tu penuh. Yang keduanya ialah berkenaan dengan nyamuk. Nyamuk, lalat, tikus. Memang banyak. Jiran-jiran saya, anak-anak dengan orang tua, boleh dikatakan sentiasalah masuk hospital sebab denggi. Macam saya keluarkan modal pasang jaring dekat pintu. Jadi tak buka lah. Jaring-jaring tu kira nyamuk dengan lipas dan lalat tak masuk. Kalau boleh kita nak
satu rancangan yang diatur dengan betul supaya kalau tak setiap bulan, setiap 2 bulan dibersihkan, dipotong semaknya, dijadikanlah tempat ni tempat riadah, buatlah jogging track dah ada. Betulkan aja supaya orang kampung 5 komuniti ni berfaedah ya untuk kesihatan kita, untuk keselamatan anak-anak dan orang kampung kita. Datang pagi langsung tak boleh buka pintu rumah kerana nyamuk-nyamuk yang terlalu banyak. Dan kami pun pernah terkena penyakit denggi dan masuk hospital selama seminggu yang lalu. Jadi saya haraplah dulu masa saya mula-mula tinggal sini cukup indah ni taman ni sini. Dengan air yang berombak dengan cantik, pandangan yang cantik. Tapi sekarang dengan busuknya, kalau hujan masya-Allah paling teruklah kami dengan kehidupan kami dan keluarga ni tak memuaskanlah. 10 tahun lepas kawasan ini begitu cantik dan mendamaikan. Tapi kini Haji Khalil yang di belakang saya ini yang lebih kurang 30 tahun dah menetap di sini telah kehilangan rasa itu. Okey, kalau kita tengok di kawasan belakang rumah Haji Khalil dan juga jiran-jiran yang lain dengan semak samun dan juga pokok-pokok tumbang yang pelbagai, tidak mustahil binatang liar yang membahayakan tinggal di sini. Dan ia telah pun menjadi aduan para penduduk yang ada di sini kepada wakil mereka. Dan persoalannya sampai bila para penduduk yang ada di sekitar perlu terus berhadapan dengan suasana pemandangan yang tidak menenangkan seperti ini. Fikir-fikirkanlah. Puan Samdi yang tinggal di Pansapuri Seri Malaysia, kira-kira 50 meter sahaja dari kolam ini, mengadukan perihal tangkapan ular sawa yang terbaru di premis kediamannya. 5 hari yang lalu dapat hari satu. lalu, okay. Ya, ada satu. So dapat tangkap banyak kali dah dapat. Berapa kali agak-agak? 1 tahun ada 5-6 kali. 5-6 kali. So ular sawa besar tu. Pemandangannya memang cantik dari tempat kita lihat TBS waktu malam tu. Lampu cantik, tapi waktu siang tak cantik lah, macam kotor, semak-semak. Lepas tu bila musim kemarau, dia masa panas, bau dia akan pergi ke rumah kita dekat sana. Keadaannya yang sunyi dan terpencil menjadikan tempat ini sebagai lokasi bagi kegiatan jenayah seperti aktiviti melerai motor curi, pembuangan barangan curi, maksiat, penagihan dadah serta pelbagai lagi. Pada tahun dulu, pada Oktober, I punya Tuan Pengurusi ahli Tuan Haji Amran, dia sama DDK, mari kita ada buat memantau lah pembersihan. Kita pun ada buat sikit tangkapan budak-budak lepak di sini. Kebanyakan remaja dia menjadikan pot sini lah pada malam ke petang ke, macam itu hari dia EDK mari sini mencarikan pot dia orang pada malam pukul 11 lebih lah. Pun mendapati budak-budak di sini dengan orang dewasa sini. JPS tidak masuk campur hal ni lah. Tak tahu pasal apa, tapi tanah ini JPS punya. JPS keluar diri dia, mari buat satulah. Kita nak marah-marah orang tak boleh lah. Kalau boleh, dia boleh buat. Kalau JPS masuk, TBS pun saya ingat boleh joint venture lah, boleh bantu. So, kedangan macam ini, lama, jadi susah lagi. Sebab itu, kalau boleh diorang ambil tindakan cepat, baguslah. Jadi dalam tempoh 10 tahun ini jugalah, aduan ini ditolak tarik antara MPPWP dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Sudahnya, penduduk setempat yang menjadi mangsa. Sepatutnya tempat ini boleh dijadikan aset rekreasi dan seterusnya boleh dijadikan aset pelancongan dan ekonomi jika kena dengan caranya serta bagaimana ianya diuruskan. Semoga laporan ini mampu membuka mata semua pihak terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Laporan Muhammad Samsul Ishak, Titik Sentuhan, terus bertindak.
Saudara, sekian dulu pertemuan kita untuk malam ini dan kami berharap agar dua paparan sebentar tadi mendapat perhatian daripada pihak yang bertanggungjawab. Dan seperti biasa, untuk sebarang permasalahan ataupun aduan, anda boleh hubungi kami di talian yang tertera ataupun terus ke Facebook kami di Titik Sentuhan TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Saya Syuhaida Arifin. Sehingga ketemu lagi.